بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. Dan sesungguhnya kami telah memberikan kepada Nabi Musa kitab Taurat, dan kami iringi kemudian daripadanya dengan beberapa orang Rasul, dan kami berikan kepada Nabi Isa ibnu Maryam beberapa mukjizat, serta kami teguhkan kebenarannya dengan Ruhul Kudus yang Jibril. Maka patutkah tiap-tiap kali datang kepada kamu seorang Rasul membawa sesuatu kebenaran yang tidak disukai oleh hawa nafsu kamu, kamu dengan sombong takabur menolaknya, sehingga sebahagian dari rasul-rasul itu kamu dustakan, dan sebahagian yang lain kamu membunuhnya. Dan mereka, yakni kaum Yahudi, berkata, hati kami tertutup, yakni tidak dapat menerima Islam. Sebenarnya hati mereka tidak tertutup, bahkan Allah telah melaknatkan mereka disebabkan kekufuran mereka. Oleh itu maka sedikit benar mereka yang beriman. Dan tatkala datang kepada mereka sebuah kitab dari Allah, yakni Al-Quran, yang mengesahkan apa yang ada pada mereka, yakni kitab Taurat, sedang mereka sebelum itu sentiasa memohon kepada Allah kemenangan atas kaum kafir musyrik, dengan kedatangan seorang Nabi pembawa kitab itu. Setelah datang kepada mereka apa yang mereka sedia mengetahui kebenarannya, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Al-Quran, mereka mengingkarinya. Maka dengan yang demikian laknat Allah menimpa orang-orang yang kafir engkar itu. Jahat-jahat perkara yang mereka lakukan ialah perbuatan mereka membeli kesenangan dirinya sendiri dengan mengingkari Al-Quran yang telah diturunkan oleh Allah, kerana dengki bahawa Allah menurunkan dari limpah kurnianya, yakni wahyu, kepada sesiapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan sebab itu sudah sepatutnya mereka mendapat kemerdekaan Allah bertalu-talu, dan orang-orang yang kafir itu akan beroleh adab sengsara yang menghinakan. Dan apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kamu kepada apa yang telah diturunkan oleh Allah, yakni kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka menjawab, kami hanya beriman kepada apa yang telah diturunkan kepada kami, yakni Taurat. Dan mereka ingkarkan kitab yang lain yang diturunkan kemudian daripadanya, padahal Al-Quran itu benar dan mengesahkan kitab Taurat yang ada pada mereka. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika demikian, mengapa kamu membunuh nabi-nabi Allah pada masa yang lalu, kalau kamu benar-benar orang-orang yang beriman? Ayat yang kita baca ini masih lagi ditujukan kepada orang-orang Yahudi, keturunan Bani Israel, yakni anak cucu Nabi Yaqub alaihi salam.
yang dikurniakan kepada mereka nabi-nabi, orang-orang alim, orang cerdik pandai yang ramai. Mereka berhimpun di Madinah menunggu kedatangan Nabi akhir zaman. Apabila Rasulullah SAW berhijrah ke Madinah, mereka tidak bersedia untuk masuk Islam, tetapi mereka bersedia untuk menjadi rakyat di dalam negara Islam, dan mereka diterima menjadi rakyat. Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat-ayat Quran yang mengesahkan berkenaan dengan mereka dan cerita nabi-nabi mereka. Walaupun ayat ini menceritakan berkenaan dengan orang-orang Yahudi, ulama tafsir mengatakan al-'ibratu bi'umumil lafzi la bi khususis sabab. Maknanya, iktibar pengajaran itu diambil daripada lafaz yang umum, bukan daripada sebab-sebab yang khusus diturunkan ayat itu. Maknanya ayat-ayat ini walaupun ditujukan kepada kaum Bani Israel, ianya ditujukan juga kepada umat Islam, umat Muhammad SAW, untuk menjadi pengajaran kepada umat Muhammad SAW, supaya mereka jangan terikut-ikut dengan perangai kaum Bani Israel yang dilaknat oleh Allah, yang disebut dalam salah satu daripada 3 bacaan dalam surah Al-Fatihah yang kita baca dalam tiap-tiap rakaat sembahyang, al-maghdubi alaihim, golongan yang dimurkai ke atas mereka. Kita minta dengan Tuhan, wahai Tuhan, janganlah Engkau jadikan aku termasuk di kalangan al-maghdubi alaihim, puak-puak yang dimurkai ke atas mereka itu. Iaitulah puak yang tahu berkenaan dengan agama, yang tahu berkenaan dengan nabi-nabi dan rasul-rasul, yang tahu berkenaan dengan Islam tetapi tak ikut Islam. Terutamanya di kalangan mereka yang alim, di kalangan ahli-ahli ilmu yang tahu Islam tapi lawan Islam. Itulah dikarenan al-maghdubi alaihim. Dan Allah menyebut contohnya ialah kaum Bani Israil dalam ayat-ayat yang kita baca pada malam ini. Allah mendedahkan, walaqad atayna Musa al-kitab wa qaffayna min ba'dihi bir-rusul, dan sesungguhnya kami telah memberikan kepada Nabi Musa kitab, yakni kitab Taurat, dan kami iringi kemudian daripada dengan beberapa orang rasul. Nabi Musa alaihissalam nabi besar kepada Bani Israel, walaupun mereka mengaku bahawa Nabi Yaqub adalah ayah mereka yang pertama. Nabi Ibrahim adalah fakir mereka yang paling besar. Nabi Yusuf adalah nabi mereka yang memerintah negeri Mesir, tetapi mereka menjunjung tinggi Nabi Musa alaihissalam, kerana Nabi Musa ialah rasul yang memimpin mereka menentang Fir'aun dan menyelamatkan mereka daripada kezaliman Fir'aun dengan mukjizat yang diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengurniakan kepada mereka melalui Nabi Musa kitab Taurat. Diserah kepada Nabi Musa ketika Nabi Musa bermunajat di Gunung Turi Sinai. Setelah bermunajat dalam masa 40 hari, Allah menyerahkan kitab Taurat yang menjadi kitab suci kepada orang-orang Bani Israel. Kemudian Allah mengutuskan nabi-nabi di kalangan Bani Israel, dan nabi-nabi itu diperintah supaya beramal dengan kitab Taurat, meneruskan amalan kitab Taurat, hukum-hukum yang ada dalam Taurat yang diserahkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Wa atayna Isa ibn Maryam al-bayyinat, dan kami iringi kemudian
dan kami berikan kepada Nabi Isa ibnu Maryam beberapa mukjizat. Kemudian Allah utuskan di kalangan Bani Israel Nabi Isa alaihi salam, Isa bin Maryam. Isa yang dilahirkan secara luar biasa untuk menjadi tanda-tanda kekuasaan Allah, yang boleh menjadikan manusia, yang boleh membangkitkan manusia setelah mereka mati. Allah menjadikan Adam dengan tidak ada ibu dan bapa daripada tanah, dan Allah menjadikan Hawa daripada tulang rusuk Nabi Adam, daripada lelaki dengan tidak ada ibunya, dan Allah menjadikan Isa daripada ibu dengan tidak ada ayahnya, bukan dengan bersetubuh, tidak berzina sekali-kali. Maryam yang dipuji oleh Allah sebagai seorang perempuan yang salihah, yang bersih, yang suci, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam masa yang sama, ayat ini dituduhkan kepada orang-orang Kristian yang mengaku menjadi pengikut Nabi Isa alaihi salam. Allah mengurniakan kepada Nabi Isa bin Maryam al-bayyinat, keterangan-keterangan, yakni mukjizat-mukjizat. Mukjizat menandakan kerasulannya, menandakan Isa seorang rasul, ibunya seorang yang tidak bersalah, yang tidak berzina. Bermula dari Nabi Isa dilahirkan, terus bercakap. Berbeza dengan manusia yang lain. Dilihat oleh Bani Israel ketika masa merah lagi, jeribaan ibunya, Nabi Isa bercakap, Inni Abdullah, aku adalah hamba Allah. Akan disebut dalam surah yang akan datang, menyatakan bahawa ia akan dilantik menjadi rasul oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah bukti Siti Maryam tidak bersalah, dan bukti Isa adalah Rasulullah, dilantik menjadi rasul dalam usia 30 tahun. Berbeza dengan rasul yang lain, kebiasaannya dilantik dalam usia 40 tahun. Isa diberi mukjizat, bercakap ketika masih bayi, dan diberi mukjizat boleh menghidupkan patung burung yang dibuat bertanah liat. Dengan ditiup, burung itu terbang hidup dengan izin Allah. Menyembuhkan orang-orang sakit, orang-orang buta yang tidak ada harapan untuk diubati oleh manusia. Itu semua adalah mukjizat Nabi Musa, dan dikurniakan Nabi Isa dengan kitab Injil untuk menguatkan kitab Taurat. Nabi Isa diperintah supaya beramal dengan Taurat, dalam masa yang sama beramal dengan Injil. Sebahagian berhukum yang ada dalam Taurat dinasahkan oleh Injil. Wa ayyadnahu bi ruhil qudus, serta kami teguhkan kebenarannya dengan Ruhul Qudus. Ruhul Qudus mengikut pendapat jumhurul ulama, jumhurul mufassirin, kebanyakan ulama tafsir, ialah malaikat Jibril alaihi salam. Dikuatkan Nabi Isa dengan Jibril alaihi salam. Mengikut setengah ulama, Ruhul Qudus, ruh yang bersih, ialah kekuatan iman yang luar biasa yang dikurniakan kepada Nabi Isa alaihi salam. Maka patutkah tiap-tiap kali datang kepada kamu seorang rasul membawa suatu kebenaran yang tidak disukai oleh hawa nafsu kamu dengan sombong takabur menolaknya, sehingga sebahagian dari rasul-rasul itu kamu dustakan, dan sebahagian yang lain pula kamu membunuhnya. Allah mendedahkan penyelewengan kaum Bani Israel apabila Allah mengutuskan rasul-rasul kepada mereka. Sebahagian rasul-rasul itu mereka bohongi, mereka kata bohong rasul-rasul itu, padahal rasul-rasul itu wajib bersifat benar. Rasul-rasul yang dilahirkan itu mereka tengok
sejak kecil sehingga besar, sehingga dewasa menjadi Rasul, tidak pernah bohong. Dan Rasul-Rasul itu beramal dengan Taurat yang ada di hadapan mereka, menghidupkan hukum Taurat, disaksikan oleh ulama-ulama mereka. Dalam pada itu ada ulama-ulama yang mengikut raja-raja yang zalim, yang jahat, yang bohong. Dan ada ulama-ulama yang benar, yang menyokong Rasul-Rasul yang diutuskan oleh Allah. Tiba-tiba Rasul-Rasul itu mereka bohongi, dan sebahagian Rasul-Rasul mereka bunuh begitu sahaja. Rasul-Rasul bukan sahaja Rasul-Rasul yang dibohongi dan yang dibunuh, termasuklah juga yang tidak Rasul. Di zaman umat Muhammad SAW tidak ada Rasul, tidak ada Nabi lagi. Tetapi ada orang yang membawa ajaran Rasul, iaitulah ulama-ulama yang meneruskan ajaran Rasul. Jangan dibohongi, jangan didustakan, jangan dibunuh. Perkara ini dijelaskan oleh ayat yang lain dalam surah Al-Imran. Innal ladhina yakfuruna bi ayatillah wa yaqtuluna an-nabiyyina bighayri haqq wa yaqtuluna alladhina ya'muruna bil qist minan nas fabashshirhum bi'adzabin alim. Ulaika alladhina habitat a'maluhum fil akhirah wa ma lahum min nasir. Sesungguhnya orang-orang yang kufur terhadap ayat Allah, yang kufur ni tak percaya pada ayat-ayat Allah, dan orang-orang yang membunuh nabi-nabi dan membunuh orang-orang yang tidak nabi, iaitu ulama-ulama, alladzina ya'muruna bil qist minan nas, yang menyuruh dengan perkara yang adil di kalangan manusia, yang menyuruh dengan kitab Allah yang adil, mereka bunuh juga. Ini termasuklah di kalangan umat Muhammad SAW. Allah Ta'ala meletakkan sama dengan bunuh nabi-nabi, membohongi nabi-nabi, membohongi ulama. Hari ini di Iraq berlaku oleh kerana ada khatib masjid yang menyampaikan khutbah Jumaat mengharamkan rakyat Iraq yang beragama Islam menyokong kerajaan yang ada pada hari ini yang bersekongkol dengan Amerika, dan ada ulama yang memberi fatwa kufur murtad, mereka yang menyokong kerajaan yang bersekongkol dengan Amerika itu. Dan ada ulama-ulama yang berani memberi fatwa wajib berjihad, dan jihad sudah menjadi fardu ain, menentang tentera bersekutu, tentera Amerika, termasuklah tentera Iraq yang bersekongkol dengan Amerika, boleh dibunuh. Ulama-ulama mempertuakan diri. Tiba-tiba ada undang-undang yang dikeluarkan dari kerajaan Iraq, kerajaan sementara, memberi amaran untuk menjatuhkan hukum bunuh. Mana-mana khatib yang menyampaikan khutbah menyuruh orang berjihad dan menentang tentera Amerika. Dan sehingga hari ini sudah 2 orang ulama yang ditembak. 2-3 hari lepas ditembak seorang alim imam masjid, keluar sembahyang subuh, pergi ke rumah ditembak mati. Ini adalah perkara yang berlaku balik. Itu bunuh, termasuk yang membohongi ulama-ulama, yang membohongi mereka yang menegakkan hukum Al-Quran dengan sebenarnya. Allah Ta'ala memberi amalan fabashshirhum bi'adzabin alim, berilah berita gembira kepada mereka dengan azab neraka yang sangat pedih. Beri berita suka kepada mereka, Tuhan kata, dengan azab yang pedih. Ulaika alladhina habitat a'maluhum fil akhirah wa ma lahum min nasirin. Mereka itu ialah orang-orang yang terhapus amalan mereka di hari akhirat kelak, dan mereka tidak mendapat pertolongan daripada Allah. Maknanya semayang mereka, puasa mereka, haji mereka, umrah mereka dihapuskan oleh Allah. Mereka yang menentang nabi-nabi dan menentang ulama-ulama yang menegakkan ajaran Nabi. Ini semua adalah kerja kaum Bani Israel. Di antara nabi yang mereka bunuh ialah Nabi Zakaria alaihi salam. Dia belah dengan gergaji, belah yur.
Diriwayatkan Nabi Zakaria masuk dalam gonggong kayu tertutup. Iblis beritahu ada Nabi Zakaria dalam kayu tu, lagi gergaji sebelah dua Nabi Zakaria. Dan anaknya Nabi Yahya alaihi salam, sepupu Nabi Isa, dibunuh juga, disembelih, dipancung kepalanya, kerana Nabi Yahya mengatakan haram kepada Raja Herodos, raja di zaman itu, berkahwin dengan anak tirinya. Di mana ibu isteri kepada raja mengharapkan supaya anaknya berkahwin dengan raja, padahal diharamkan oleh syariat mereka. Raja nak kahwin juga. Ada ulama-ulama yang kata tak apa. Itu ulama yang jahat, yang kata tak apa. Nabi Zakaria kata tidak boleh, diharamkan. Raja bertanya kepada perempuan yang hendak dikahwininya, apa hadiah yang dia mahu. Perempuan tu kata nak kepala Nabi Yahya. Lalu Nabi Yahya dijemput dalam majlis, diadakan nyanyian dan tarian. Anak tiri raja yang cantik itu keluar menari di hadapan Nabi Yahya, dan setelah itu kepala Nabi Yahya dipancung. Peristiwa yang terkenal dalam sejarah. Pada masa yang sama mereka mencari Nabi Isa. Nabi Isa di masa itu juga. Nabi Isa yang disembunyikan oleh Hawariyun, oleh pengikut-pengikutnya. Tiba-tiba terdapat di kalangan anak murid Nabi Isa orang munafik yang berpura-pura beriman, mendedahkan di mana Nabi Isa bersembunyi. Lalu bala tentera datang untuk menangkap Nabi Isa. Bila si munafik ni masuk, tengok Nabi Isa dia keluar, Allah memaling wajahnya dilihat seperti Nabi Isa. Allah menyelamatkan Nabi Isa, disabitkan dengan Al-Quran Al-Karim, wa ma qataluhu wa ma salabuhu. Mereka tidak membunuh dan menyolib Nabi Isa. Quran mengatakan. Maka kita wajib beriman Nabi Isa tidak dibunuh dan tidak disalib. Nabi Isa diangkat ke langit dengan roh dan jasad, sebagaimana diangkat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam Isra dan Mi'raj. Nabi Isa diselamatkan oleh Allah dengan nas Al-Quran, dengan nas yang dinyatakan oleh hadis-hadis yang sahih daripada Nabi SAW, yang menambah lagi bahawa Nabi Isa akan turun semula di akhir zaman, akan turun di akhir zaman dalam usia yang sama 30 tahun pada masa usia Nabi Isa diangkat ke langit. Hadis yang mengatakan Nabi Isa turun semula adalah hadis yang mutawatir, yang diriwayatkan oleh ramai para sahabat. Ada pun pendapat yang mengatakan hadis dalam Sahih Bukhari yang meriwayatkan nuzul Nabi Isa, turun Nabi Isa adalah hadis ahad yang boleh diingkar. Pendapat itu tidak betul. Pendapat itu salah. Di antaranya ialah Syekh Mahmud Shaltut rahimahullah. Mudah-mudahan Allah mengampunkan beliau. Beliau sebut dalam fatwanya mengatakan bahawa hadis turun Nabi Isa adalah hadis ahad yang diriwayatkan oleh seorang. Orang yang ingkarnya tidak menjadi kufur. Tetapi Syekh Anwar Al-Kashmiri, seorang muhaddis, mengatakan bahawa mengikut tahqiq, mengikut kajian ilmu hadis, bahawa hadis turunnya Nabi Isa adalah hadis yang mutawatir, yang diriwayatkan oleh ulama-ulama hadis, bukan seorang ulama yang meriwayatkan, bukan seorang sahabat yang meriwayatkan. Banyak sahabat yang meriwayatkan berkenaan dengan turunnya Nabi Isa di akhir zaman, yang akan membunuh Dajjal, yang lahir dalam kalangan bangsa Yahudi, yang akan membawa fitnah ke seluruh dunia, yang menyuruh manusia dengan mata sebelah, iaitulah mata dunia sahaja. Matanya sebelah, perjuangannya sebelah.
Iaitulah perjuangannya dunia sahaja, tidak ada akhirat. Barang siapa yang mengikutnya akan diberi nikmat dan syurganya. Barang siapa yang menentangnya akan diberi kesusahan dan nerakanya. Mana-mana kampung yang mengikutnya senang, mana-mana kampung yang menentang akan disusahkan. Nabi SAW bersabda bahawa tidak ada kampung yang selamat malaikat Mekah dan Madinah. Hanya Mekah dan Madinah sahaja yang diselamatkan oleh Allah daripada fitnah Dajjal. Semua negeri lain akan masuk fitnah Dajjal. Barang siapa yang ikut dia boleh dunia, yang tak ikut dia akan menjadi susah. Nabi bersabda, syurganya adalah neraka, nerakanya adalah syurga. Pilihan neraka Dajjal, kamu masuk syurga. Kalau kamu pilih syurga Dajjal, kamu masuk neraka. Tidak ada siapa yang boleh membunuh Dajjal yang menentangnya, malaikat Nabi Isa. Maka Allah menurunkan Nabi Isa di akhir zaman. Nabi Isa akan memimpin orang Islam dan memimpin orang-orang Kristian yang masuk Islam setelah Nabi Isa turun. Lalu mereka memerangi Yahudi dan memerangi Dajjal. Nabi Isa memburu Dajjal sehingga Dajjal dapat dibunuh di sebuah kampung yang bernama Bab-Lut. Kampung terletak berhampiran dengan Bandar Al-Adis di Israel hari ini. Ada kampung Bab-Lut, dalam itu ada kampung itu. Itu sudah bersedia dan sudah diberitahu oleh Nabi SAW. Maknanya ramai Nabi-Nabi dibunuh. Allah menyelamatkan Nabi Isa AS. Diriwayatkan Nabi Isa ialah Nabi yang akhir di kalangan Bani Israel. Diriwayatkan tak ada lagi Nabi selepas Nabi Isa malaikat Nabi Muhammad SAW. Maka berlakulah zaman kegelapan selepas Nabi Isa AS. Dunia dalam keadaan yang dahsyat, penuh dengan kezaliman. Orang-orang Yahudi mengamuk sehingga Yahudi menguasai di selatan Arab Saudi yang dikenali dengan Ashabul Ukhdud, kisah yang masyhur dalam Quran, di mana Raja Yahudi memerintah di negeri itu dan mengamuk. Di masa itu ilmu sihir menjadi ilmu pujaan. Yahudi berbangga dengan ilmu sihir. Memang Yahudi menggunakan sihir, pernah menyihir Nabi Muhammad SAW, dan Allah menyelamatkan Nabi Muhammad SAW. Ulama yang beriman kepada Allah yang menyelamatkan seorang penuntut ilmu sihir yang diberi upah oleh raja itu supaya belajar ilmu sihir, dan raja ini beriman kepada Allah. Setelah imannya dizahirkan dan ramai orang ikut dia, raja itu memerintah supaya digali parit, diletakkan kayu api dalam parit, dinyalakan api. Mana-mana orang yang beriman dibakar dalam api yang dinyalakan. Allah menurunkan suratul Buruj, was-sama'i dzatil buruj, hingga qutila ashabul ukhdud, dibinasakan orang-orang yang menggali parit, yang membunuh orang-orang yang beriman, dibakar ke dalam api yang dinyalakan sehingga orang yang beriman itu menjadi abu. Yang buat kerja ini ialah orang Yahudi. Allah Ta'ala mengisahkan dalam Quran supaya orang Yahudi tahu. Seterusnya Allah berfirman, berkata pula, hati kami tertutup, yakni tidak dapat menerima Islam. Sebenarnya hati mereka kamu. Sepatutnya bila Nabi Muhammad yang dilahirkan di Mekah tak ada sekolah, di Mekah tak ada ahli kitab, tak ada ulama. Tiba-tiba Nabi Muhammad membaca ayat-ayat Quran yang mengisahkan kisah kaum Bani Israel, kisah Nabi-Nabi mereka, perangai-perangai mereka. Sepatutnya cukup menjadi dalil bahawa Muhammad adalah Rasulullah. Mereka beriman.
Tiba-tiba mereka berkata, nawak macam mana hati kan? Hati kan tutup, tak dapat hidayah, dia kata. Dia buat main-main. Lalu Allah mengatakan, bal la'anahumullahu bikufrihim faqalilan ma yu'minun. Bahkan Allah telah melaknat mereka disebabkan kekufuran mereka. Bukan hati mereka tutup, mereka tahu berkenaan dengan Nabi Muhammad SAW, mereka tahu. Bukan sahaja mereka tahu cerita Nabi Muhammad disebut dalam kitab Taurat. Semua Nabi-Nabi Bani Israel yang diutuskan oleh Allah memberitahu kepada kaum Bani Israel, ingat, Allah akan menzahirkan di akhir zaman seorang Nabi akhir zaman. Tak ada lagi Nabi selepasnya. Bila mari Nabi itu, kamu nak beriman, hendaklah percaya. Dan Nabi-Nabi yang diutuskan itu minta ikrar di kaum Bani Israel. Aqrartum ala dhalikum isri, qalu aqrarna. Nabi mereka berkata, adakah kamu ikrar dengan janji nak beriman dengan Nabi itu? Mereka kata, aqrarna, kami ikrar beriman dengan Nabi-Nabi itu. Tiap-tiap orang Nabi Bani Israel suruh pengikut ikrar. Bila mari Nabi akhir zaman, mereka nak beriman. Dan di kalangan ulama mereka pula tahu tanda yang ada pada Nabi itu. Tanda pada tubuh, rupa parah dia macam mana, perangai dia macam mana, sifat sahabat-sahabat dia macam mana, orang yang ikut dia macam mana. Muhammadur Rasulullah walladina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud dzalika mathaluhum fit Taurat wal Injil, hingga akhirnya. Muhammad Rasulullah dan orang-orang yang beriman bersama dengannya asyidda'u 'alal kufar, bersangatan gagah berani menentang orang-orang kafir. Mereka tak takut walaupun jumlah mereka sikit, jumlah mereka tak ramai, mereka lawan musuh-musuh Islam. Berani pengikut Nabi Muhammad ni. Mereka berkasih sayang sesama mereka. Kamu tengok pengikut Nabi Muhammad ni rokok, sujud, kuat beribadat. Simahum fi wujuhihim min athari sujud, tanda-tanda mereka pengikut Nabi Muhammad ni ada tanda sujud di dahi mereka, kerana mereka banyak sujud beribadat kepada Allah. Disebut tanda-tanda sahabat. Tiba-tiba bila Nabi mari ke Madinah, hanya sedikit saja yang beriman. Salam Mukhairid yang mati dalam perang Uhud. Abdullah bin Salam ditugaskan untuk berdebat dengan Nabi. Bila berdebat dengan Nabi, tengok tanda diri Nabi, ada tanda Nabi akhir zaman. Tapi dia nak soal juga, dia soal Nabi. Soal beberapa soalan. Ada soalan yang Nabi jawab, ada soalan yang Nabi tak boleh jawab. Tunggu soalan berikut. Ini Nabi sungguh ni, dia tak jawab belakang. Sebab dia tahu dia jawab, dia tak tahu dia jawab. Tuhan turunkan wahyu. Lalu Abdullah bin Salam masuk Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Mukhairid ketika Nabi nak keluar perang Uhud, selama ni dia senyap sembunyi, dia ni Yahudi, kafir Yahudi. Bila Nabi nak keluar perang Uhud, dia pesankan ke keluarga dia, aku nak pergi perang dengan Muhammad, aku nak masuk Islam. Kalau aku mati, harta aku serah ke Muhammad. Dia ada harta, ada kebun. Kalau aku mati, harta aku serah ke Nabi Muhammad. Lalu Mukhairid berperang dalam medan peperangan Uhud dan mati syahid dalam peperangan itu. Mukhairid dan beberapa orang lagi, tak ramai. Zaman sekarang ada dua orang Yahudi masuk Islam. Di antaranya ialah Muhammad Asad, yang terkenal dengan bukunya Persimpangan Jalan Menuju ke Mekah. Macam-macam buku karangan dia. Yahudi daripada Austria masuk Islam. Di antaranya ialah Maryam Jamilah, seorang perempuan Yahudi dari Amerika, yang beriman melalui Abul Ala Al-Maududi dan berkahwin dengan pengikut Abul Ala Al-Maududi di Pakistan.
Masih hidup lagi di Pakistan, Maryam Jamilah ni. Menulis beberapa buah buku. Tetapi yang masuk Islam tak banyak. Pasal apa tak masuk Islam? Orang yang nak masuk Islam dia kata lawak macam mana hati tutup. Dia buat baik-baik. Tuhan kata sebenarnya Tuhan laknatkan mereka. Bukan hati tertutup. Hati dia terbuka, dia tahu. Dia kecil berkenaan Nabi Muhammad SAW. Tuhan laknat mereka. Kerana apa? Kerana mereka tahu benda yang benar, mereka tak ikut benda yang benar. Walaupun ayat ni menyebut tentang orang Yahudi, begitulah juga kalau ada tu alim orang Islam ni, kalau dia tahu benda-benda Islam ni, dia tutup, dia sembunyi, tak royak ke orang, maka jaga. Tuhan laknat dia. Tuhan laknat dia. Dia tak dapat hidayah daripada Allah Ta'ala. Jangan kita buat sepelik. Kan dia ngaji Mesir, dia ngaji Mekah, ngaji Islam, ngaji sana, ngaji sini. Siapa dia tak ikut? Orang ajak supaya menegakkan negara Islam, ajak melaksanakan syariat, dia kata tak apa. Pasal apa tak dia tahu juga. Sekarang dia tak kata, neraka dia kenal neraka. Ini dia sebabnya. Tepatnya ialah kerana dia tak dapat hidayah. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Siratal ladina an'amta alaihim, jalan orang yang telah beri engkau nikmat ke atas mereka. Ghairil maghdubi alaihim, bukannya jalan orang yang engkau murka ke atas mereka. Iaitulah orang yang tahu benda yang benar, tak ikut benda yang benar, sembunyi. Orang ni tak dapat hidayah. Tuhan tak beri hidayah. Di antaranya iblis yang tengok syurga, tengok neraka, bercakap dengan Tuhan. Iblis boleh bercakap dengan Tuhan. Kita tak boleh bercakap dengan Tuhan. Iblis boleh bercakap dengan Tuhan. Tetapi iblis tak beriman. Kenapa? Kerana dia sombong. Dia nampak dunia, tak nampak akhirat. Maka mereka yang nampak dunia saja, tak nampak akhirat, tertutup tentang hari akhirat, mereka menyembunyikan perkara yang sebenar. Faqalilan ma yu'minun, maka sedikit saja di kalangan mereka yang beriman. Walamma ja'ahum kitabun min 'indillah musaddiqun lima ma'ahum wa kanu min qablu yastaftihuna 'ala alladhina kafaru falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru fala'natullahi 'alal kafirin. Dan tatkala datang kepada mereka sebuah kitab dari Allah, yakni Al-Quran, yang mengesahkan apa yang ada pada mereka, yakni kitab Taurat, sedang mereka sebelum itu sentiasa memohon kepada Allah kemenangan atas kaum kafir musyrik dengan kedatangan seorang Nabi pembawa kitab itu. Setelah datang kepada mereka apa yang mereka sedia mengetahui kebenarannya, yakni Nabi Muhammad dan Al-Quran, mereka mengingkarinya. Maka dengan yang demikian laknat Allah menimpa orang-orang yang kafir engkar itu. Allah mendegahkan lagi kuasa, iaitulah bila mari kitab Quran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitab Quran ini mengesahkan apa yang ada dalam Taurat. Di antaranya ialah cerita Nabi Musa. Cerita Nabi Musa lepas belah laut, katak tukar laut belah. Ini cerita yang ada dalam Taurat, dalam Quran ada. Cerita Nabi Yusuf, dia tahu dia ada wadik dia dalam telaga, ceritanya ada dalam Taurat. Cerita Nabi Ibrahim ada dalam Taurat. Itu berkenaan dengan cerita. Cerita berkenaan dengan hukum hakam. Dalam Taurat ada hukum hudud. Orang curi kena kelak tangan. Orang berzina, kalau kahwin kena rejam. Kalau tak kahwin kena sebab 100 kali sebab. Ini ada dalam Taurat. Dan ada dalam Quran. Bermakna Quran membenarkan Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Dan sebelum itu, sebelum daripada datangnya Nabi Muhammad SAW, dan sebelum daripada Allah menurunkan Quran, orang Yahudi yang berkumpul di semenanjung tanah Arab berperang dengan orang musyrikin Arab.
Dalam peperangan itu kadang-kadang mereka menang, kadang-kadang mereka kalah. Bila mereka kalah, mereka kata jaga, Tuhan akan zahirkan Nabi akhir zaman. Nabi akhir zaman ni akan berperang dengan kitab Allah, macam hak aku bawa ni juga. Dan Nabi akhir zaman ni akan mengajar kamu, mengalahkan kamu semua. Jaga bila mari Nabi akhir zaman, mu ni penuh, buat semua berada ni. Bila mari Nabi akhir zaman, Tuhan buktikan Nabi akhir zaman ni memerangi orang musyrikin. Termasuk orang musyrikin itu orang Mekah sendiri, pak saudara Nabi, sepupu Nabi, pak sepupu Nabi, pak dua sepupu Nabi, macam-macam. Nabi dengan sahabat-sahabatnya menentang orang musyrikin dengan gagah berani dan mengalahkan orang musyrikin. Mereka tengok Nabi ini ada tanda-tanda yang dijanjikan dalam kitab Taurat, iaitulah berperang dan mengalahkan orang musyrikin. Falamma ja'ahum ma'arafu kafaru bih. Manakala datang kepada mereka apa yang mereka tahu, iaitulah Quran yang membenarkan apa yang ada dalam Taurat. Nabi akhir zaman Muhammad SAW berperang orang musyrikin yang menyembah dan mengalahkan orang musyrikin. Mereka tahu, kafaru bih, mereka kufur terhadapnya, yakni mereka engkar. Kufur kafir mana engkar, tak setuju, tak setuju dengan Nabi, tak setuju dengan ajaran Nabi. Yang jadi masalah kita ni kafir yang tak setuju lagi. Ada hak tulis lah, tak setuju dengan Tuhan, makna kafir, tak ada Tuhan lah, makna engkar, lawan. Ada setuju tak apa, kafir tak boleh. Tak tulis lah. Macam orang liang tu kabuk je, bawa belakang. Kita kena faham. Macam jahat dengan tak baik, jahat tak baik, tak tulis. Mereka tak beriman, kafaru bih, mereka engkar terhadapnya. Fala'natullahi 'alal kafirin, maka laknat Allah menimpa orang-orang yang engkar itu, orang yang kafir itu. Itu ditujukan berkaum Bani Israel. Begitulah juga kita orang Islam ni, lemari ukur Tuhan, ada tempat kita setuju, ada tempat kita tak setuju. Jawabnya begitulah juga. Kena bala dan pada bi'sa mashtarau bihi anfusahum an yakfuru bima anzalallahu baghyan an yunazzilallahu min fadlih ala man yasha'u min ibadih faba'u bighadabin ala ghadab walil kafirin adabun muhin. Maksudnya sejahat-jahat perkara yang mereka lakukan ialah perbuatan mereka membeli kesenangan dirinya sendiri dengan mengingkari Al-Quran yang telah diturunkan oleh Allah. Kerana dengki bahawa Allah menurunkan dari lempah kurnianya wahyu kepada sesiapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya, iaitu Nabi Muhammad SAW. Dengan sebab itu sudah sepatutnya mereka mendapat kemerdekaan Allah bertalu-talu, dan orang-orang yang kafir itu akan boleh azab sengsara yang menghinakan. Allah Ta'ala menjelaskan lagi, menerangkan, huraikan ayat yang dulu mereka dilaknat oleh Allah Ta'ala. Mereka tahu mereka dah ikut. Pasal apa dah ikut, dijelaskan lagi. Dulu diterangkan hati mereka tak dapat hidayah, padahal mereka tahu. Ditambah lagi, bi'sa mashtarau bihi anfusahum, sejahat-jahat perkara yang mereka lakukan ialah perbuatan mereka membeli kesenangan dirinya sendiri. Beli dengan pitih, beli dengan pitih, yakni mereka jual kebenaran agama, mereka ambil pitih. Kerana ajaran yang diajar oleh Nabi Muhammad SAW tak boleh makan riba, mereka nak makan riba. Ajaran yang diajar oleh Nabi Muhammad ni banyak benda tak boleh buat yang mereka menjaga, mereka tak boleh fikir.
Yakni mereka tak ikut Nabi Muhammad dengan sebab membeli kesenangan hidup di atas dunia. Mereka nampak pada masa itu Nabi kita Muhammad tak menang lagi. Masih ada kuasa besar Parsi dan Rom. Mereka tak yakin bahawa Islam ni akan berjaya, padahal mereka baca dalam kitab mereka. Mereka sanggup beli kesenangan dunia. Sanggup mereka mengingkari Quran yang diturunkan oleh Allah kerana nak kesenangan dunia. Begitulah juga di kalangan umat Muhammad SAW. Ada orang nak melaksanakan Quran, ada orang tak mahu melaksanakan Quran, tapi boleh pitih. Maka pilih hak boleh pitih. Samalah juga. Keadaannya samalah juga. Menjadi satu hikmah yang besar Allah Ta'ala sebut bi sama ishtarahu bi. Sejahat-jahat perkara yang mereka lakukan ialah perbuatan mereka membeli kesenangan dirinya sendiri. Tuhan tahu dah mai pitih ni. Tuhan tahu pada azali lagi bahawa ada orang yang menjual agama dengan pitih, dengan duit. Tuhan tahu. Ini adalah perangai Bani Israel. Kemudian baghyan an yunazzilallahu min fadlihi ala man yasha'u min ibadihi. Kerana dengki bahawa Allah menurunkan dari lempah kurnianya wahyi kepada sesiapa yang dikehendaki di antara hambanya, iaitu Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, kerana Tuhan pilih Nabi Muhammad hidup di kaum Bani Israel. Pilih daripada orang Arab, bukan orang Yahudi. Dia nak kepilih Nabi ni macam ngundi, macam pilihan raya, macam boleh latih dalam mesyuarat. Pilih Rasul ni hak Tuhan, bukan hak manusia. Tuhan lah yang memilih Rasul. Mereka pun tahu hal ni. Bila Tuhan pilih Nabi Muhammad SAW dari keturunan Ismail, daripada bangsa Arab, tiba-tiba mereka mengaju ke Tuhan. Mengaju ke Tuhan bolehlah, mengaju ke mak ayah boleh tahan lagi. Mengaju ke mak ayah pun tak boleh. Mengaju ke Tuhan. Puncanya orang Yahudi mengaju, dan mereka dengki kerana Tuhan pilih Muhammad SAW dari kalangan bahasa Arab. Oleh kerana itulah Tuhan turunkan surah Yusuf. Mereka tahu Nabi Yusuf dalam lagu, diambil oleh orang yang berjaya orang musafir, kena jual Nabi Yusuf. Pucanya ialah kerana adik-beradik Nabi Yusuf deki ke Nabi Yusuf. Jadi perangai deki ini turun-temurun di kalangan orang Yahudi. Mereka tak beriman kepada Nabi Muhammad SAW kerana dengki. Mereka hasad. Macam-macam hujah. Mereka kata Bani Israel ini daripada keturunan Nabi Isa. Nabi Isa ni anak kepada Sarah. Adapun Nabi Ismail anak kepada Hajar. Hajar ni hamba. Sarah ni orang perempuan mulia bangsawan. Ini satu hal pula, di mana kemuliaan di sisi Allah ialah yang Tuhan beri kemuliaan. Tak kira orang tu hamba ke, orang tu madhaka ke, kali dia bertakwa kepada Allah Ta'ala, maka dia mulia di sisi Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tak tahu siapa bertakwa. Allah Ta'ala tahu siapa yang layak jadi Rasul. Yang kedua, mereka tak setuju kerana Tuhan latih Rasul akhir zaman bukan dari kalangan Bani Israel. Ini sifat hasad yang ada dalam diri mereka. Mereka tak sedar bahawa pelantikan Rasul ini ialah ala man yasha'u min ibadih, di atas sesiapa yang dia kendaki di kalangan hamba ni. Faba'u bi ghadabin ala ghadab. Dengan sebab itu yang mereka mendapat kemurkaan Allah bertadu-tadu. Maka kaum Bani Israel mendapat laknat Allah bertadu-tadu di atas dunia, bertubi-tubi kena. Sampai hari akhirat maksudnya, ke atas dunia bertubi-tubi. Atas dunia mereka berapa kali diseksa oleh Mesir. Diserang oleh bala tentera Baqar Nusar sehingga Baitul Maqdis dibakar. Lepas tu pula dikalahkan oleh Islam. Mereka dihalau
Tak ada negara bagi mereka. Dalam perang dunia yang kedua pula, mereka dibunuh oleh Hitler. Ini adalah laknat di atas dunia. Kadang-kadang Tuhan laknat ni dengar orang kafir, seksi orang kafir juga. Aku gitu, termasuk anak Tuhan. Jangan kita ingat bala ni dengan putih beliau je, dengan gempa bumi. Termasuklah bala orang kafir serang orang jahat. Orang kafir serang orang kafir. Ini bala daripada Tuhan juga. Oleh kerana itu Sayyidina Umar kata kepada Sa'ad bin Abi Waqqas dan pada tentera Islam, wahai Sa'ad, aku pesan kepada kamu bertakwa kepada Allah. Kerana Tuhan beri pertolongan kepada kita orang Islam dengan sebab kita bertakwa kepada Allah. Kalau kita orang Islam buat maksiat, Tuhan tak tolong kita. Jangan kamu kata kita ni baik dah, maka Tuhan akan tolong kita sepanjang masa. Allah Ta'ala telah membinasakan kaum Bani Israel. Bila mereka kata kami ni baik dah kerana kami ni ikut Nabi, orang lain tak ikut Nabi. Bila Bani Israel lawan Nabi, Allah Ta'ala binasakan Bani Israel dengan kaum kafir pada tentera Baqta Nusra. Mereka diburu di lorong-lorong. Kaum Bani Israel menerima laknat yang bertalu-talu. Faba'u bi'ghadabin ala ghadab, kemurkaan yang bertalu-talu di atas dunia kena. Walil kafirin adabun muhin, dan orang-orang yang kafir itu akan berboleh azab seksa yang menghinakan. Di hari akhirat kena seksa pula, seksa yang menghinakan. Sudahlah mereka dianggap Sya'bullahil Mukhtar. Itu zaman dulu. Zaman sekarang tak dah. Tapi mereka mengatakan mereka adalah Sya'bullahil Mukhtar, bangsa Allah yang dipilih oleh Tuhan. Bila mereka derhaka pada Allah, mereka tak dipilih oleh Tuhan lagi. Mereka dilaknat oleh Allah. Di dunia kena laknat, di hari akhirat kena laknat juga. Laknat di hari akhirat ialah mereka dimasukkan ke dalam azab seksa yang menghinakan di dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan Allah Ta'ala melindungkan kita orang Islam daripada penyakit yang menimpa bangsa Yahudi. Allah Ta'ala